Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sambutan Bulan Keluarga antara komitmen kerajaan dalam usaha memartabatkan institusi keluarga bagi mendepani cabaran dalam memastikan kelangsungan dan kelestarian kehidupan berkeluarga terus kukuh dan sejahtera. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Hajah Azizah Haji Mohamad Dun berkata, usaha itu penting ke arah membina generasi Malaysia selaras Transformasi Nasional 2050 TN50. Jelasnya pengukuhan institusi kekeluargaan dan pembangunan anak-anak selaras dengan fokus kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 untuk membina masyarakat produktif dan sejahtera. Beliau berucap merasmikan Karnival Bulan Keluarga Kebangsaan 1 Malaysia BKK1M 2017 peringkat negeri Sabah di Beaufort. Sambutan kali ini turut membawa kempen Masa Tanpa Gadget bertujuan mendidik masyarakat agar meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan meletakkan had dalam penggunaan gadget ketika bersama keluarga. Pelbagai acara lain diadakan antaranya saringan kesihatan dan pendaftaran ujian mamogram percuma, ujian pap smear percuma, promosi dan suntikan vaksinasi HPV, pameran agensi, gerai jualan dan pelbagai acara sukaneka. Program Transformasi Nasional 2050 TN50 menjadi sumber aspirasi bagi Persatuan Kemulakan Lotut Sabah KLOSA dalam usaha memperkasa golongan muda daripada pelbagai suku kaum menjadi aset pembangunan negara yang berkualiti tinggi. Menerusi usaha ini diharapkan maklumat membentuk generasi muda menjadi rakyat berkualiti seiring perkembangan zaman dapat dicapai di samping tetap berpegang kepada budaya warisan bangsa. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata melalui penganjuran pelbagai pesta seperti berjumbak bukan saja menjadi ruang memartabatkan keunikan adat serta muzik tradisional malah dapat mengembangkan potensinya hingga ke peringkat antarabangsa. KLOSA berjalan di depan untuk menyahut seruan menjayakan transformasi 50 kita, TN50. Jadi saya amat bangga dengan apa yang dilakukan oleh KLOSA ataupun Persatuan Kemulakan Belia Dusun Suang Lutut di Tuaran ini. Ini amat wajar dan amat baik sekali. Beliau berucap rasmikan pesta berjumbak anjuran KLOSA di Dewan Linangkit Cultural Village di Tuaran. Sebenarnya pesta berkenaan Datuk Haji J yang diiringi isteri Datin Seri Panglima Haji Julia Salak menyempurnakan pancaran laman sesawang KLOSA dan album sulung Dusun Lutut serta penyampaian set peralatan muzik tradisional sumbangan ahli Parlimen Tuaran untuk 5 buah sekolah terpilih di sekitar kawasan tersebut. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah akan bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Undang-Undang Sabah SLS dalam pelaksanaan pelbagai program kesedaran bermula tahun depan. Menterinya Datuk Hajah Jainab Haji Ahmad Aid memaklumkan sejumlah RM30,000 akan disumbangkan kementeriannya kepada SLS untuk menjayakan program kerjasama tersebut. Menerusi kerjasama ini, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah akan memberi tumpuan kepada program kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat, terutama golongan belia. Manakala SLS akan berperanan sebagai penasihat perundangan serta memberi penerangan mengenai undang-undang berkaitan dadah. SLS yang diwujudkan selepas penguatkuasaan Akta Peguam Bela Sabah Pindaan 2017 kini setaraf Majlis Peguam Malaysia yang bertanggungjawab terhadap peguam di Semenanjung. Setakat ini, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah menerusi Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS, Pemadam dan beberapa badan bukan kerajaan NGO turut melaksanakan pelbagai program kesedaran bahaya dadah di kawasan luar bandar, antaranya termasuk Laranau dan Kudak. Program Himpunan Persaudaraan Hujaj Anjuran Lembaga Tabung Haji merupakan medium penyatuan ummah dengan pembentukan generasi haji melalui ibadat haji.
Program berkenaan juga dilihat dapat meningkatkan hubungan silaturahim dalam kalangan jemaah haji setempat. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu juga dapat mengekalkan roh haji dan falsafah haji selepas menunaikan rukun Islam yang kelima. Pada masa sama, Majlis Ilmu dalam kalangan jemaah haji berkenaan mewujudkan percembahan pemikiran khususnya berkaitan hukum hakam Islam. Berkata demikian ketika merasmikan program Himpunan Persaudaraan Hujaj di Masjid Al-Kausar Tawau yang dihadiri kira-kira 400 jemaah haji Tawau. Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa dicadang memperbanyak pelaksanaan program kebajikan untuk membantu rakyat khususnya di kawasan Batu Sapi Sandakan. Ini kerana masih ramai penduduk kurang berkemampuan di kawasan berkenaan yang memerlukan bantuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sekong, Datuk Samsudin Yahya berkata, program seumpama bukan sahaja mampu meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah memberi ruang kepada rakyat untuk menikmati hidup lebih selesa. Saya amat menghargai program ini dan saya juga mencadangkan kalau boleh diperbanyakkan program di kawasan, khususnya di kawasan Batu Sapi dan amnya di kawasan Dun Sikong. Karena kalau kita lihat keadaan masyarakat di kawasan Batu Sapi ini banyak yang memerlukan bantuan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM sempena program Jelajah Jasa Prihatin ke 20 buah rumah di projek perumahan rakyat Batu Sapi, Kampung Cenderamata, Kampung Istimewa dan Kampung Bakau Batu Sapi Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Samsudin yang juga Ketua UMNO bahagian Batu Sapi berkata, rakyat di kawasan Batu Sapi bertuah kerana sering menjadi pilihan pelbagai agensi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial membantu rakyat. Ini termasuklah bantuan yang disalurkan oleh Majlis Amanah Rakyat MARA dan Felcra selain bantuan baik pulih 114 buah rumah oleh Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Keadaan fizikal yang tidak sempurna bukan penghalang bagi Jaimis Ambasing 46 tahun dari Kampung Kesapang Kota Belud untuk menamatkan pengajiannya di Universiti Terbuka Malaysia (OUM) dalam bidang ijazah pengajian Islam dalam pengurusan Islam. Beliau kini melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana. Jaimis yang juga merupakan pembantu dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS turut menyimpan cita-cita menjadi pendidik khususnya bagi membimbing insan senasibnya dengan harapan lebih ramai orang kurang upaya OKU sepertinya mencapai kejayaan setanding insan lain. Kalau tidak saya belajar bersungguh-sungguh, saya ini bukan boleh bekerja dengan yang berat-berat ini. Kan macam manapun kita susahkah senangkan mesti kita belajar sungguh-sungguh dengan hati yang cekal lah, dengan hati yang kental. Mesti cabaran itu banyaklah dengan saya ini, tapi cabaran itu boleh kita atasi lah. Jaimis ditemui media selepas Majlis Convocation ke-21 OUM di Kota Kinabalu. Jaimis yang juga bapa kepada 2 orang anak memberitahu kekangan keuangan dan pengangkutan antara cabaran utama yang terpaksa diharunginya, namun dengan azam dan semangat yang gigih, cabaran berkenaan dapat dihadapinya dengan bantuan keluarga dan rakan-rakan. Sementara itu, bagi seorang ibu tunggal yang mempunyai 4 orang anak, Aisyah Muhammad Penny, 43 tahun, nyata sangat gembira kerana berjaya menamatkan pengajiannya dalam ijazah komunikasi penyiaran walaupun terpaksa menangguh pengajiannya kerana kekangan keuangan. Saya rasa untuk kita belajar lebih tinggi bukanlah satu halangan untuk kita. Even memang halangan dia banyak sebab kita kena urus anak. Lebih-lebih lagi time exam, anak pun sakit, sometimes kau pun sakit, and then kau kena pergi kelas, everything, and then of course masalah kekangan keuangan kita tu, itu yang saya rasa paling utama lah. Selain menjawat jawatan sebagai pembantu tadbir di Jabatan Bendahari Negeri, beliau turut menerima tempahan membuat kuih muih serta kek untuk menampung perbelanjaan anak-anak serta pengajiannya. Mereka merupakan antara 460 graduan yang berjaya menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang.
Sektor hartanah terus mendapat sambutan walaupun dalam keadaan ekonomi sederhana. Ini terutama dalam kalangan rakyat yang belum memiliki rumah sendiri. Tinjauan RTM terhadap Expo Hartanah dan Perumahan di Pusat Beli Belah Imago, Kota Kinabalu mendapati para pengunjung masih cenderung memilih sektor hartanah kerajaan terutama yang menawarkan insentif khas. Target kami untuk siri yang ketiga ni untuk menggalakkan orang ramai untuk beli properti yang ada di KK ni sebab kalau kita tengok sekarang di property market di KK ni memang masih boleh terima lagi oleh orang ramai. Prima ni lah yang bagi macam rumah yang paling kira murah, rumah pertamaku, dan itu je yang saya rasa mampu. Sebab kalau bukan anda prima pun saya rasa dengan saya punya gaji pun tak juga mampu. Ni lah dekat prima ni sebab tempat lokasi dia okey, cantik dan maybe my husband pun suka tempatnya. Sebanyak 15 gerai pameran melibatkan lebih 10 syarikat hartanah tempatan dan semenanjung menyertai Expo 3 hari ini. Baik, seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam Dairy hari ini. Bermula pukul 9 pagi bertempat di Dewan Serbaguna Sepitang, diadakan majlis meraihkan kontingen Sukan Sabah Saga Sepitang ke Saga Sandakan 2017. Seterusnya, pada pukul 12.30 hari berlangsungnya tayangan perdana Kadazan Movie Hominodun di Kota Kinabalu. Akhir sekali, pada pukul 7.30 malam diadakan Festival Kebudayaan Rumah Tobilung yang berlangsung di Kota Marudu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 3 Disember 2017. Kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah. Silakan.